Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Dah lama tak jumpa cikgu. Tengok muka cikgu. Mesti rindu kat cikgu kan? Baiklah. So, video kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk pembangunan produk. Okey, pembangunan produk yang kita akan buat ni kita akan berdasarkan situasi dunia sebenar lah. Kita tak nak lah agak-agak tak, kita akan gunakan situasi sebenar. Okay, untuk kita sama-sama, bukan kita lah, kamu sebagai murid untuk bangunkan produk bagi membantu. Okay, saya dah pilih empat pelanggan yang perlukan bantuan kamu untuk bina satu produk yang boleh selesaikan masalah yang dihadapi lah. Jadi, untuk video kali ini, kita akan bincangkan produk ataupun kita akan bincangkan apa masalah yang dihadapi oleh beberapa individu yang telah dipilih oleh cikgu. Okey, baik, kita pergi kepada slide cikgu. Baik, ini adalah slide pembangunan produk. Okey, dia ada gambar awan. Awan ni dia mendung. Jadi, masalah ni bila masalah dia hadapi rasa macam serabutnya macam nak selesaikan. So, kita akan selesai. Kita yang sebagai murid tingkatan 3 RBT kita akan bantu kita punya pelanggan untuk membantu mereka selesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Baik, jadi pertama sekali, kita akan kenal dulu penyataan masalah. Jadi daripada masalah yang kita hadapi, pelanggan kita hadapi, kita akan cuba bangunkan satu produk yang ditambah baik bagi membantu pelanggan-pelanggan kita. Okey. Jadi, kamu tak perlu buat semua. Okey, penyataan masalah ni cikgu bagi untuk kamu pilih yang mana satu yang kamu rasa boleh kamu gunakan untuk hasilkan satu produk baru, okey, berdasarkan masalah yang kita beri pada anda lah. So, kita ada pertama, okey, pelanggan pertama kita. Siapa nama dia? Okey, so pelanggan pertama kita ni dia ada masalah dalam reka bentuk aquaponik yang dia perlu bangun. Dia dah bangunkan lah. Dia dah buat dah. So, siapa dia? James. Kita bagi nama James. So, pelanggan saya jumpa ni James sama dia. James. Okay. So, dia dah buat satu reka bentuk aquaponik. Jadi, sistem aquaponik yang dia lakukan atau dibina tu, dia menggunakan kaedah nutrient film teknik. Jadi, kalau kamu tak ingat ataupun dah lupa apakah nutrient film teknik, okay, kamu boleh buat sedikit kajian bagaimana kaedah nutrient film teknik ni dilakukan atau direka bentuk. Okay. Baik, apa berlaku sekarang ni? Okay, dia dah buat sistem aquaponik tu. Okay, digunakan nutrient film teknik. Okay, jadi dia dapati bahawa ikan yang dibela di dalam satu bekas ternakan ikan tu, okay, sebab air ikan tu juga akan digunakan sebagai baja untuk dia punya pokok. Okay, dia dapati bahawa ikan tu dia tak selesa. Maksudnya ikan tu duduk dalam air tu, dia menggelupur lah, apa macam tak betul lah kan, nenong semua. Jadi apa berlaku? Dia tengok macam tu ikan tu, kesian ikan dia. Jadi apa berlaku dan masa sama juga dia tengok-tengoklah akar pokok, akar tanaman tu terdapat sedikit kesan lecur. Melecur lah kan. Okay. So melecur. Apa berlaku ni? Dia tak tahu lagi. Dia tak tengok, dia tak tahu apa masalah lagi. Sebab apa? Punca masalah tu kita yang akan sebagai murid RBT kita akan buat kajian. Jadi apa berlaku? Benda ni berlaku pada waktu siang. Waktu malam okey je, relax je. Tapi waktu siang dia macam kenapa waktu siang dia ikan dia menggelupur, lepas tu tengok pokok lama-lama dia punya akar pokok tu macam melecur sikit kan. So apa nak buat? Jadi dapati dia juga letakkan bekas ternakan ikan tu, letak ikan tu. Okey, dia letak di luar rumah. Okey, tapi sebahagian daripada bekas ikan tu dia keluar sedikit daripada kawasan berbumbung. Okey, kat situ kita nampaklah ada kedudukan semua kan. Tapi itu tempatnya ada. Sekarang ni dia letak tempat tu je yang yang ada untuk dia, kawasan rumah dia. Okey, jadi apa yang kita nak buat lepas ni? Kita akan buat satu analisis TRIS bagi menyelesaikan masalah ni. Kita akan cari apakah parameter yang bercanggah. Okey, dan kita akan cuba perbaiki parameter tersebut lah. Okey, baik. Jadi sekarang ini sekarang ni kita akan buat siapa yang berminat untuk membantu James. Okey, kamu siap sedia. Okey, apa yang saya akan bagi arahan depan ni lah. Jadi kamu siap sedia, siapa yang berminat untuk buat sistem aquaponik ni, kamu akan mula membuat analisis sistem aquaponik selepas ini. Baik, ini masalah yang pertama. Okey, masalah yang kedua berlaku pada satu sistem reka bentuk vertigasi. Kita panggil pelanggan yang kita jumpa ni, nama dia Sandra. Baik, dia dah buat dah satu reka bentuk vertigasi mini, maknanya kat belakang rumah dia.
Okay, so dia buat kat belakang rumah dia je. Rumah dia kecil je, tak besar pun. Sebab sekadar mini kan dia nak buat, nak tanam pokok-pokok yang dia boleh makan dan ambil dan makan macam tu lah kan. Untuk sendiri, untuk family dia je saja. Dia bukan untuk niaga lah, untuk dia sendiri. Jadi sekarang ni, dia dah letakkan belakang rumah. Okey, jadi dia letakkan, sistem yang dia buat ni, dia guna pemasa lah, timer. Pemasa untuk beri air baja. Okey, pada tanaman. Jadi siapa yang nak berminat dengan fertigasi ni, kamu kena kajilah. Dalam fertigasi ni ada apa? Okey, dia pakai medium apa? Okey, jadi bezanya dengan aquaponik, aquaponik tadi medium dia tak ada medium, dia air je. Tapi dalam kita punya fertigasi ni dia ada medium lah. Kita pakai sebelum ni kita dah pernah buat amali, kita pernah berbincang sistem fertigasi ni kita pakai kokopit kan. Okey, tu contohlah. Baik, apa yang berlaku sekarang ni? Okey, medium tanaman iaitu kokopit dia tu, okey, kadang-kadang terlalu kering. Dia dah buat macam biasa, air dah sentiasa pump ikut masa kan. Tapi ada masa tu terlalu kering dia punya medium tanaman. Dan ada masa dia terlalu lembab. Sehingga kan bahasa sampai melimpah-limpah air lah kan. Okay, dia pun tak tahu kenapa. Jadi dia tengok-tengok rupanya berlaku bila cuaca panas, terlalu panas ataupun cuaca hujan, masalah yang dihadapi tadi tu medium kadang-kadang terlalu kering, terlalu lembab tu berlaku. Jadi apa kita perlu buat? Kita akan gunakan dapatan awal ni untuk kita lakukan satu analisis menggunakan TRIS. Okay, jadi bagi murid-murid yang berminat untuk membuat sistem fertigasi ini, kamu boleh mula mencari bahan, mencari maklumat secara Google ke, YouTube ke, kamu cari dengan maklumat-maklumat tu macam mana kita nak bina satu sistem fertigasi. Apakah benda-benda yang diperlukan dalam satu sistem fertigasi. Sama juga bagi sesiapa yang berminat untuk buat aquaponik tadi tu, sudah mula boleh mencari. Sebab apa? Kita patah balik pada masalah satu, dia menggunakan aquaponik kaedah nutrient film teknik. Jadi kamu kena kenal apakah ataupun bagaimanakah nutrient film teknik ni dilaksanakan. Okey, so ini adalah masalah pertama. Masalah pertama tadi, ini masalah kedua. Tadi masalah pertama adalah pelanggan kita bernama James. Di masalah kedua, pelanggan kita bernama Sandra. Okey. Jadi ada dua masalah So kamu boleh pilih mana satu yang kamu nak. Okey, dan seterusnya masalah ketiga. Ni pelanggan yang ketiga pelanggan ketiga. So pelanggan ketiga ni dia ada masalah dalam reka bentuk pembuatan lah. Jadi apa berlaku? Ragu kita namakan sebagai kita punya pelanggan ni. Dia ada beli satu bekas pensel. Bekas pensel tu, okey, dia akan gunakan dan dia letak atas meja belajar. Dia pelajar lah ni. Mungkin pelajar universiti kot kan. Okey, dia nak belajar. Baik, apa dia berlaku? Bekas pensel yang dia letak ni, bekas pensel yang digunakan ni, digunakan untuk letak alat tulis lah. Alat tulis yang biasa dia pakai. Mungkin dia ada gum situ, ada pensel, ada pen, ada marker, ada highlighter, ada gunting, ada pisau apa-apa lah, ada pembaris. Jadi semua alat tulis tu diletakkan dalam bekas tu supaya dia senang capai. Okey, tapi ada tapi dia tu. Okey, bekas yang dia beli tu, okey, memang batu gelap, tak nampak. Mana dia punya bekas ni? Dia hampir-hampir selalu jugalah, mungkin dah selalu juga dia nak capai-capai tu terabur sebab dia tak nampak kan, gelap tu, tempat gelap. Okey, jadi benda ni selalu berlakulah waktu malam, iaitu semasa dia nak buat ulang kaji. So orang kadang-kadang siang dah rehat semua kan, malam mula nak belajar kan. Okey, so dia ni jenis suka belajar malam. Jadi apa berlaku waktu malam dia tak nampak. Okey, banyak kali dia tak nampak lah. Jadi sekarang ni dia ada masalah dengan produk ni. Produk dia ni bekas pensel ni. Okay, untuk kita bantu dia selesaikan. So, kita akan bincangkan menggunakan analisis TRIS. Okay, selepas inilah. Jadi, ini adalah masalah ketiga. Dia jatuh pada reka bentuk pembuatan. Okay, baik. Kemudian, kita pergi kepada masalah yang keempat, iaitu pelanggan kita yang keempat. Siapakah dia? Okay, masalah yang keempat ni jatuh ke dalam reka bentuk makanan. Okey, tengok ni Makcik Kia. Makcik Kia ni Perdana Menteri kita berkenal. Okey, apa dia berlaku? Makcik Kia ni sebenarnya seorang pemilik kedai roti, bakery, okey. Dia apa dia buat? Dia sekarang ni bila dia dah bakar roti tu bau pun sedap. Okey. Kemudian dia nak buat apa? Dia nak buat pameran roti lah. Maknanya roti yang dia buat tu dia akan masuk satu okey, dia nak buat pameran supaya pelanggan tengok, menariknya, nak belilah. Okey, jadi dia dah buat benda tu. Okey, so apa dia buat? Roti tersebut akan dimasukkan dalam satu bekas pembungkusan. Okey, bekas pembungkusan tu yang menariklah. Kamu kena bina, kamu kena tengok reka bentuk makanan tu. Okey, bila dia tak ada bekas tu, okey, sebab sekali pandang memang nampak menarik. Tapi bila dia letakkan pada kawasan pameran tu,
Pusat pameran tu tiba-tiba nampak macam roti dia tak menarik, tak shining, tak macam menyelerakan lah. Tapi kalau tengok pada waktu biasa menyelerakan, tapi bila letak pada kawasan tersebut dia dapati tak menarik. Jadi dia tengok pencahayaan dia kurang menarik. Okay, mungkin pencahayaan tu mungkin kurang warna hijau ke, kurang warna biru ke, kurang warna oranye ke, merah ke, okey, menyebabkan dia punya roti tu asalnya nampak menarik dan menyelerakan, tapi bila dia letak pada kawasan untuk dia dia nak letakkan roti tersebut, pameran tersebut, okey, dia tak nampak menarik. Okey, jadi bila berlaku benda ni? Bila berlaku semasa dia nak pamerkan bekas makanan tersebut dengan roti tu. Jadi dia menjadi masalah kat situ. Jadi kat situ kita nak kena tengok satu masalah ni. Kita kena gunakan analisis risk untuk kenal apakah punca masalah dia. Kita dapatkan apakah parameter yang bercanggah untuk kita dapatkan dia punya Dia punya masalah ataupun punca masalah. So kita akan gunakan tu dan kita bincangkan. Jadi sekarang ni ada 4 punca masalah. Okey, masalah 4 Penyataan masalah saya buat. Yang pertama, kita bukan balik. Yang pertama tadi adalah reka bentuk aquaponik. Okey, yang kedua adalah reka bentuk vertikasi. Yang ketiga adalah reka bentuk pembuatan dan yang keempat adalah reka bentuk makanan. Jadi kita nak buat dia punya analisis. Jadi apa tugasan yang kamu kena buat? Tugasan. Baik. Jadi kamu pilih satu saja masalah yang kamu rasa kamu nak cuba bantu. Okey, bukan 4-4 satu saja. Okey, satu saja. Jadi apa kamu kena buat? Daripada satu tu kamu lakarkan sistem penuh bagi masalah yang kamu pilih tadi dalam ketak A4. Satu A4 Okey, ketak A4. Lakaran tu tak perlulah beria, kemas dan macam lukisan apa kan, tak payah. Dia simple saja lukisan. Yang penting kemas. Okey, tak adalah herut-herut macam nampak macam conteng-conteng, tak mahu lah. Kita nak ada lakaran yang kemas. Okey, cukuplah sekadar kita kenal sistem tu yang kamu buat tu. Ni saya nampak ni dah mudah difahami. Okey, jadi kamu kena buat satu lakaran sistem tersebut berdasarkan satu daripada 4 masalah yang saya dah tunjukkan tadi. Okey, jadi kita akan buat dia punya lakaran. Okey, contoh lakaran. Baik, contoh masalah pertama tadi. Okey, kamu perlu lakarkan satu reka bentuk aquaponik. Okey, ni contoh reka bentuk aquaponik. Sini saya bagi reka bentuk aquaponik, dia macam ni. Contohlah. Okey, contoh makna air kita akan pump sampai atas ni, akan mengalir sampai bawah, akhirnya masuk kepada tangki. Ataupun kamu nak buat macam ni panjang, lepas tu turun bawah, panjang, turun bawah sampailah dia masuk ke tangki balik. Okay, so ini adalah contoh reka bentuk aquaponik yang kamu boleh gunakan lah. So, tengok balik bagaimanakah NFT, itu Nutrient Film Technique punya sistem. So, kamu kena lakarkan untuk kita punya pelanggan ni lah. Okay, so kamu lakarkan satu. Okay, tunjukkanlah kat mana pokok dia, kat mana dia punya air, kat mana ikan dia, kat mana pump dia. Okey, jadi kamu tunjukkan dalam lakaran kamu tu kat mana ikan dia pun. Ikan pun kena tunjuk sebab ikan adalah satu komponen dia. Baik, jadi daripada sini kita nak kena binakan satu model fungsi. Jadi kamu kena lakarkan. Bila kamu lakarkan, kamu labelkan yang apakah dia punya objek. Apakah objek bagi sistem ini. Okey, yang kedua, apakah dia punya komponen dalam sistem ni. So kamu kenal pasti. Yang ketiga, apakah super sistem bagi produk ini, sistem ni lah, sistem aquaponik ni. Jadi kamu buat dulu. Kalau kamu rasa tak berapa yakin, kamu buat dulu lakaran, kamu labelkan dulu, tunjuk kat cikgu, adakah ini betul saya buat ni? Kalau jika salah, saya akan minta kamu betulkan lah. Okay, kalau betul, teruskan. Jadi sentiasa mesej dekat cikgu, personal, tak payah dalam grup lah, sebab cikgu kalau dalam grup kadang takut banyak sangat sampai tak terbaca. Kalau kamu mesej cikgu akan balas satu-satu ikut kamu punya ni lah. Jadi kamu cuba buat dulu lakaran produk ni, kemudian labelkan dia dan kamu kena buat model fungsi. Macam ni nak buat model fungsi? Boleh rujuk balik modul yang sebelum ni, masih ada kat kamu. Kamu gunakan tu, okay, modul yang kita buat bergigi tu lah. Step by step sama je. Cuma kita tukar produk lain. Okay, jadi kamu cuba buat untuk masalah satu. Siapa yang pilih masalah satu, kamu cuba buat analisis fungsi dia. Okay, dan kalau tak faham, tak pasti, terus mesej dengan cikgu. Baik, yang seterusnya kedua, masalah yang sama. Dia hampir sama juga dengan aquaponik. Okey, cuma beza dia adalah dia menggunakan sistem yang lain. Okey,
Dia menggunakan sistem baja, tak ada pokok, tak ada pokok pula, tak ada ikan pun dalam ni. Dia menggunakan air baja. Okey, dan dia medium dia pula menggunakan kokopit. Jadi susunan dia tu mungkin hampir sama, tetapi sistem dia berbeza. So kamu kena faham macam mana sistem fertigasi. Okey, ingat Sandra ni, okey, Sandra tadi masalah kita punya pelanggan kan. Dia umui tempat ni macam dia punya tempat rumah dia tu sempit lah, maksudnya kecil. Jadi dia punya binaan dia mesti agak-agak je, macam cukup-cukup ke atau macam ni lah, seperti saya tunjukkan gambar ni. Okey, jadi kamu lakarkan dia kat mana dia punya pump, kat mana dia punya medium, kat mana dia punya alur keluar, kat mana dia punya pokok semua. So kamu buat satu lakaran yang simple, kamu labelkan. Okey, so untuk kes macam ni juga samalah. Apakah dia punya objek yang bentuk bujur? So bentuk bujur dia adalah pokok dan lain-lain adalah komponen dia lah. Baik, tengoklah apa super sistem dia. Mungkin super sistem dia air hujan, mungkin super sistem macam air matahari atau haba. Okey, itu yang kamu kena labelkan dalam lakaran kamu. Yang penting lakar dahulu, kemudian labelkan apakah komponen dia, apakah objek dia dan apakah super sistem dia. Okey, sama juga kalau kurang faham ataupun tak nampak lagi ataupun tak berapa yakin, just hantar kepada cikgu, ambil gambar, snap dan serahkan kepada cikgu. Cikgu akan bantu kamu kat situ lah. Baik, itu yang masalah kedua. So, masalah ketiga tadi adalah ragu. Ragu-ragu dengan dia punya sistem. Okey, adalah ragu dia nak dia punya bekas pensel ni, bila waktu dia nak belajar waktu malam, bekas pensel dia ni nak nampak. Tak nampak lah. Jadi, bila tak nampak, dia masalah lah. Dia raba-raba, terjatuh habis, terabur dia punya ni. Okey, jadi dia tak nampak pada waktu malam. Apa dia nak kena buat? So, kita kena buat lakaran bekas pensel ni dulu. Kalau kamu nak buat ni single lah. Ada yang kamu nak buat reka bentuk baru, kamu nak buat double. Mungkin di tempat ni tak kertas dia. Contoh kan alatan ni, dia ada banyak. Dia ada apa? Ada paper clip lah apa semua. Okay, kamu nak satu bekas tu, dia boleh tak macam-macam. Itu pun boleh, tak ada masalah. Kamu lakar saja dahulu untuk kita bina dia punya sistem kemudian lah. Baik, kamu lakar dulu dan labelkan. Okey, macam alatan tulis ni, dia adalah dia punya objek, itu bentuk bujur. Dan dia punya label ni, komponen tengoklah, dinding 1, dinding 2, 3, 4, tapak semua simple. Okey, jadi kamu tandakan, labelkan apakah dia punya super system, apakah dia punya sistem ataupun komponen dan apakah dia punya objek dalam satu gambar ajar tu, dan kamu akan bina satu model fungsi. Contoh bina model fungsi, tengok pada video saya sebelum ni dan juga tengok pada modul yang telah kita bincangkan sebelum ini. Baik, itu produk ketiga. So, produk keempat. Okey, produk keempat, kita kena lakarkan bekas makanan dan produk dia adalah roti lah. Tadi bekas makanan roti. Okey, contoh saya bagi atas ni, okey, warna putih kotak dia. Okey, kalau boleh kita elakkan, kita buatlah warna lain, design ke apa-apa, nak letaklah satu design yang menarik. Kamu lakarkan dulu kita punya bekas makanan ni dengan roti semua menarik. Ini paling ni lah. Atas ni nampak macam eksklusif kan. Golongan-golongan kayangan, golongan-golongan yang bangsawan tak beli kan. Okey. So kita tak nak tu, kalau kamu tak nak tu, kita buat golongan-golongan marhain yang bawah ni. Marhain, ambil marhain sangat. Okey. So kita buat, okey, contoh bekas makanan simple je, plastik je. Tapi dia tu dalam susunan menarik, roti dia menarik untuk dijual. Okey. So masalah tadi tengoklah apa benda. So sebelum masalah tu kita masukkan dalam kita punya sistem ataupun kita punya analisis, kamu kena lakarkan dululah produk ni dengan roti apa semua, bekas apa semua, kamu kena labelkan. Okey, komponen komponen. So nampak macam simple tapi mungkin ada 4-5 komponen yang kamu kena labelkan dalam bekas makanan ni. Okey, dan roti ni, contoh ni roti lah, ni memang roti pun, roti apa entah macam ni. Roti ni adalah roti di mana dia merupakan objek bagi sistem kamu. Okey, jadi kita akan buat dia punya analisis fungsi. So, buat dulu, lakar dahulu, kemudian labelkan apakah komponen, apakah objek dan apakah super sistem bagi kita punya sistem ni. Okey, jadi kamu akan buat benda ni. Okey, itu ada 4. So, ada 4 yang ni Mak Ciki punya masalah So, pilih satu saja ya, bukan buat 4-4, satu saja. Okey, jadi kita akan bincangkan dalam video akan datang lah untuk ke analisis seterusnya. Baik, so sekarang ni, apa yang kamu perlu lakukan adalah, pertama sekali, saya minta kamu lakarkan sistem penuh produk yang kita pilih. Itu maksud masalah tu lah. Okey, maknanya bila kamu dah lakarkan, cantik-cantik kemas-kemas, okey, kamu tengok pun, faham gambar rajah tu atau sistem tu, kamu kenal pasti dulu komponen produk tersebut. Kenal pasti, labelkan sistem ni. Okey, ini komponen apa? Ada contoh kotak, ada tutup atas, ada plastik, ada kiri, ada kanan, ada bawah. Okey, kamu labelkan saja. Asalkan kamu kenal itu adalah komponen yang membantu untuk sistem tu berfungsi. Okey, labelkan juga super system.
dan labelkan juga objek dia apa. Okey, bergantung pada masalah tadi lah. Kemudian bila dah buat, okey, itu muka surat depan. Muka surat depan kamu dah label semua. Okey, buat kalau kotak bentuk apa? So, bila kamu labelkan, kalau kotak bentuk untuk komponen, kalau bujur bentuk kamu punya objek, dan kalau hexagon itu adalah kamu punya super system. Jadi bila dah siap, kena pasti produk semua, okay, komponen semua, kamu lukiskan sistem fungsi di belakang kotak A4 tersebut. Untuk kamu lukis sistem fungsi yang normal atau model fungsi yang normal bagi sistem tersebut. Baik, kalau dah siap, hantar kepada cikgu secara personal. Okey, bila dah siap semua, hantar kepada personal, cikgu akan tengoklah. Okey, kalau perlu perubahan, cikgu akan minta kamu ubah. Kalau tidak, kamu akan teruskan dengan ni. Tunggu tugasan yang seterusnya dalam video yang akan datang. Okey, jadi itu adalah perbincangan kita hari ini. Jadi, sesiapa yang dah siap atau dah tengok video ini, masukkan kehadiran kamu pada link ni. jg.jg/e kehadiran RBT untuk cikgu tingkatan 3. Okey, untuk kehadiran kamu PDPR kali ini. Baik. Jadi apa berlaku? Tolonglah buat, okey, buat dan masukkan kehadiran kamu dan hantar kepada cikgu atau bincang dengan cikgu lakaran atau apa kerja yang kamu dah buat. Baik. So senang saja, simple hari ni. Baik, siapa yang belum subscribe, subscribe lah cikgu punya video. Apa salahnya? Okey, bukan mahal pun, tak payah bayar pun. Okey, subscribe, dan kalau kamu rasa video ni bagus untuk kawan-kawan kamu belajar atau kawan yang mana sekolah lain ke ataupun sekolah lain lah, sebetulnya ke sekolah lain, kamu boleh gunakan video ini untuk mereka belajar macam mana nak bangun produk. Okey, untuk video kali ini, cikgu hanya gunakan 4 masalah saja. Okey, tapi kalau ada yang nakkan masalah lain, okey, boleh maklumkan kat cikgu, boleh letak kat ruang komen. Okey, tapi sebelum komen tu, subscribe. Subscribe. Okey, subscribe dan tekan loceng ting tong, okey, untuk kamu dapatkan maklumat jika cikgu buat video-video akan datang, kamu boleh belajar lagi. Senang, tak payahlah tengok banyak sebab dia dah ada notification. Okey, jadi jadi apa? Jadi tolonglah siapkan subscribe dan share cikgu punya video. Okey, apa-apa hal, mesej cikgu secara personal untuk maklumat-maklumat tambahan. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.